Okay, dalam video ni kita nak tengok mekanisme bagi SN1 dulu. Okay, SN1 kena tahu dia involve 2 step. Kita akan dapat carboxylic ion. Okay, tertiary haloalkane akan undergo SN1 because tertiary haloalkane akan menghasilkan tertiary carboxylic ion. Dan tertiary carboxylic ion ni very stable. So dia boleh wujud. Sebab dekat SN1 ni dia akan menghasilkan carboxylic ion. Kalau yang stabil ni boleh lah. Okay, faktor determine reactivity of haloalkane. Okay, kita tengok kelas carboxylic ion tu. Kalau tertiary, okay, dia sangat favor lah, sangat suka untuk ikut SN1 mechanism. Okay. Dan kalau yang belakang-belakang ni, secondary, primary ni, kurang sikit, kurang stabil. So tak berapa elok lah untuk ikut SN1 mechanism. Okay, ingat kita tengok macam ni. Okay, ini bromine. Okay, carbon yang terikat kepada bromine ini tertiary 1, 2, 3. Tertiary haloalkane. So dia akan ikut SN1. SN1 ni akan undergo 2 step. Dia ada 2 step dalam SN1. Okay, jadi reaction dengan air. So step 1, formation of carboxylic ion. Okay, sini lukislah balik dia punya reaktan CH3, CH3, CH3. Okay, sini Br. Air kembangkan, buat sini dan tunjuk dia ada 2 lone pair. Okay. Okay, jap. Dekat step 1 ni, air tu tak payah lagi. Air ni kita guna dekat step kedua. Okay. Ni. Halogen kan dia lebih elektronegatif. So, dia ada delta minus sign. C ada delta positif. So, kalau bond ini putus, dia dapat kat Br lah. Sebab Br lebih elektronegatif. Dia boleh tarik elektron ke arah dia. So, dia ambil. Dan apa yang kita dapat adalah C. Dia bond situ putus. Bromine ambil elektron dekat bond tu. Dia akan jadi Br minus. C pula ada sign positif C plus. Kita dapat carboxylic ion lah. Okay, ini proses dia kena tulis ini slow. Proses ini perlahan. Okay, dan bila kita dah dapat carboxylic ion. Okay. Barulah kita ambil air. Okay, air dekat oksigen ada 2 lone pair. So, ini nucleophile. C plus ni positive charge, dia electrophile, nucleophile, attack electrophile. So, masuk kat situ. Sekejap saya tulis elok sikit. Okay. Dia dari mana elektron tu ke mana elektron pergi. So, dia dari elektron tu dari lone pair ke carbon yang ada positive charge. Okay, so dia masuklah kat situ. C ni, okay, now bonded to the oxygen. Oksigen ada 2 hidrogen dan tinggal satu je dengan lone pair dia. Okay, sekarang ni O ni ada tanda positif. Okay, ini proses fast. Dia berlaku dengan lebih cepat kadar dia. Okay. Lepas tu, nucleophile dah masuk tapi nak stabilkan dia lah. Kita nak buang positive charge pada oksigen. Okay, jadi. Okay, saya dah lukiskan balik struktur produk sini. Okay, nak buang positive charge pada oksigen tu. Okay, kita ambil molekul air yang lain. Okay, air ni guna lone pair untuk ambil satu hidrogen dan bond ini dipulangkan kepada oksigen. Okay, kena hala arrow tu kepada oksigen lah. Okay, so sini. Ini lone pair yang asal.
Ini lone pair yang baru dan ini hidrogen asal. Okey, lepas tu air dah ambil satu hidrogen, dia jadi H. Okey, saya tunjuk kalau kita kembangkan. Dia jadi macam ni. Yang ni pula ada 3 bond dan 1 lone pair. So, dia lah yang ada positive charge. Ataupun nak tulis H3O plus sahaja pun boleh. Dan sini kenalah letak balik dia punya molekul dia. Okey, so dapatlah kita OH masuk kat sini. Okey. So nampak dia akhir sekali OH, dia asalnya Br. Br diganti dengan OH. Untuk SN1 ni, okay, dia guna 2 step. Satu, formation of carbocation. Okay, ini keluar dulu, halogen keluar dulu, dapat carbocation. Bila halogen dah keluar, barulah nucleophile masuk. Nucleophile attack untuk step kedua. Okay, tapi kalau untuk SN2, dia guna satu step sahaja. Bila satu step sahaja, dia keluar dan masuk ni, dia sekali je. So, kita tengok kat bawah ni. Okay, SN2 involving in one step. In SN2, the nucleophile attack from the back side. Kat belakang ada nucleophile attack. Okay. From the side directly opposite. In SN2 reaction, the nucleophile attack from the back side of electrophilic carbon. Okay, that is from side directly carbon opposite bonding to the halogen. Dia nak katanya macam ni, sini ada C bonded to halogen. Okey, ini belakang dia lah, dekat belakang ni ada nucleophilic attack. Okey, nucleophilic attack kat belakang. Kat depan ni akan ada halogen yang nak keluar. Kalau tadi satu-satu halogen keluar dulu, baru nucleophile attack. Sekarang ni dia sekaligus, ini nak masuk, ini nak keluar. Dalam satu step. Okay, so kita akan ada transition state. Okay, the backside attack cause product form has inverse configuration. Okay, nanti kita tengok. Okay, untuk SN2 dia prefer kalau kita ada methyl halide ataupun primary haloalkane lah, dia suka yang tu. Okay. Factor determine reactivity, number of alkyl group. The presence of bulky alkyl group hinder ataupun block nucleophile and slow down the reaction. Jadi sebenarnya benda ni kita boleh rujuk balik yang atas-atas sini kita dah tengok. Ini. Okay, kalau methyl dia suka untuk undergo SN2. Tapi kalau primary ni kena tengok dululah bulky ke tak. Kalau bulky dia ikut SN1. Kalau no side effect SN2. Tu yang dia nak cakap tu dekat bawah tu tadi. Lebih pula. Okay, kalau ada bulky alkyl group, dia akan block the nucleophilic attack. Slow down the reaction. So dia tak nak lah kalau ada bulky, dia akan ikut SN1. Okay. Okay, kita tengok sini. Ini kita nampak ini BR. Okay, BR ni terikat kepada karbon ini yang mana dia ada satu karbon lain. Dia primary. Okay, lepas tu kalau primary kita tengoklah dia bulky ke tak. Yang ni. Ni CH3. H. Kita tengok yang sini C, ini C yang ada BR, tengok yang selepas dia tu. Maksudnya dalam kes sekarang CH3 lah. CH3 je. Dia bukan C, CH3, CH3, CH3. Dia C ni ada 3 hidrogen sahaja. Itu lengang lah. Okay, bila lengang, dia no steric effect. Okay, dia akan ikut SN2.
Okay, SN2 ada one step. So, proses di mana bromine keluar dan nukleofil masuk, dia berlaku dalam satu step yang sama. Okay, jadi ini sekali kena tunjuk dalam bentuk tetrahedral. Okay, C, Br. Okay, ni lepas tu ini dash-dash. Dia macam tetrahedral yang kita selalu lukis sebelum ni, tapi dia buat rotate 90 degree. Dia sengitkan. Okay, jadi sini ada H. Ini CH3. Okay. Dan NaOH ni dia akan bagi kita nukleofil OH minus. Saya tulis kat sini. Okay, ini nukleofil akan attack C. Hala ke C lah, betul-betul hala ke C. Ini nampak macam ke bond pula. Okay, saya tulis semula. Okay, dari situ pergi dekat C. Okay, dan ini keluar. Ni sini nukleofil nak masuk, sini halogen nak keluar. Okay, dalam satu step yang sama. Dan ini adalah proses flow. Okay, ini intermediate dia. Ini kita buat dot 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 mewakili bromine. Bond dia nak putus. Ini dot 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 mewakili dia baru nak terhasil bond dia. Okay, ini sama je macam asal. Kita salin balik. Okay, tak ubah apa-apa lagi. Okay, ini buat square bracket macam tu. Okay, dan tanda ini mewakili, dia transition state. Lepas tu ini pun tulis lagi transition state. Inilah intermediate yang kita ada. Activated complex tadi yang dekat jadual tadi tu, ini dia. Okay, dan kemudian barulah tulis. Kalau tengok kan sini, macam ni kan, ini melengkung macam ni, benda ni lah. Okay, saya tukar warna merah. Ini macam melengkung macam tu kan, sini. Okay. Lepas tu bila OH masuk, dia attack sini. Dia umpamanya angin kuat hala ke sini, hala dari kiri ke kanan. Bila ada angin yang sangat kuat, dia akan jadi macam ni kan. Dia terbalik. Ni melengkung ni, dia jadi terbalik. Samalah juga. Sini, dia attack masuk kuat sangat. Okay, akhir sekali sini, C ni, ini OH. Okay, yang tiga benda ni, dia jadi terbalik. Jadi menghala ke sini. So, dia 1, 2, 3. Sebab attack tu kuat sangat, the position shifted. Okay, jadi kedudukan macam ni, inverted position. Okay, dan sini arrow dot-dot ni mewakili bond ni baru nak terhasil, ini baru nak keluar. So, ini betul-betul dah terhasil lah, dan bromine ini betul-betul dah keluar. Dapatlah, sini nampaklah OH minus dah menggantikan kedudukan Br. Dari C bonded to Br kepada C bonded to OH. Okay, lagi satu sini kena letak fast. Sini proses dia agak perlahan, tapi kat sini kalau dah dapat transition state, proses nak dapatkan final product dia lebih cepat. Okay. Yang ni dia nak kata, however not all primary alkyl halide undergoes SN2. Kalau macam ni dikira bulky. Bila bulky, nukleofil nak attack masuk tu, terhalang. Sebab dia banyak molekul tadi, banyak atom. Sini carbon and hydrogen. Dia nak masuk tu tak ada ruang. Bila tak ada ruang, okay, dia tak bolehlah undergo SN2. Dia kena undergo SN1. Sebab SN1 dia keluar dulu.
Okay, bila ni keluar, bromine keluar, barulah nucleophile masuk. So dia tak perlu guna bahagian belakang lah, dia boleh guna bahagian depan. Okay. Ada lagi example 2, nanti kita buat dekat next video sekali dengan exercise bawah. Kita tengok dulu yang ni ada sikit competition between SN1 and SN2 for secondary alkyl halide. Okay, kalau untuk secondary alkyl halide pula kena tengok nucleophile dia weak ataupun strong. Okay, macam ni kita tengok C ni adalah secondary carbon. So ini adalah secondary haloalkane. Okay, so tengoklah kalau dia react dengan ini strong kan? Ini strong. NaOH tu strong. Okay, boleh tengok balik dekat jadual atas-atas tadi. First kali kita dah ada jumpa. Atas lagi. Ni. Dekat sini pun ada. Ke atas ni pun ada. Kalau NaOH, ni strong. Kalau H2O ni weak. So kita boleh rujuk ke atas itu. Okay, jadi ini strong, ini weak. Okay, kalau strong ni, dia akan undergo SN2. Kalau weak, akan undergo SN1.